di dalam tempat yang bahagia ini. Pada hari yang bahagia, kita masih pada bulan Rajab, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah mengabulkan segala hajat, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan terus ini masuk ini kepada kitab Dakwah Utama, dari pada mana kita berhenti pada minggu yang lepas. Pada minggu yang lepas kita sedang bicarakan ayat daripada Al-Quran Karim, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan manusia-manusia ataupun lelaki-lelaki yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan, dan kita akan lihat apa yang disebutkan ini oleh Al-Imam Al-Haddad. Nah, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 158. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya, peniaga muslim yang dipercayai lagi jujur dibangkitkan bersama-sama dengan para syahid di hari kiamat. Para peladang dalam usahanya. Adapun para peladang dan mereka yang bekerja bercocok tanam di ladang, maka mereka memperolehi banyak kebaikan dari Tuhan mereka mengenai hal ehwal kehidupan mereka. Jika mereka benar-benar berniat baik dalam pekerjaan mereka dengan penuh takwa terhadap Tuhan mereka, seraya mereka tiada lalai mendirikan solat, tidak melakukan apa yang diharamkan Allah dari muamalah yang terlarang dalam agama mereka seperti riba dan sebagainya. Sebab para peladang kerap terpaksa melakukan muamalah yang tidak sah kerana keperluan yang mendadak untuk membantu biaya diri dan anak isteri mereka dan keperluan para pembantu mereka dalam peladangan. Sebab hasil tanaman ladang yang mereka akan tersedia tidak akan tersedia kecuali waktu yang panjang. Di sini kita lihat Al-Imam Al-Haddad, beliau menukilkan hadis Nabi SAW berkenaan ini dengan seorang yang melakukan perniagaan. Maka kita biasa ini kita lihat berkenaan dengan kelebihan yang perniagaan dalam Islam. Para ulama kita mereka menukilkan hadis ini, yang mana Nabi SAW ini mengatakan at-tajirul amin as-saduq. Jadi ada beberapa sifat yang di sini, at-tajirul amin. Yang pertama sekali Nabi mengatakan orang ini yang melakukan perniagaan dan dia ada sifat amanah. Dia ada sifat amanah. Dia tidak menipu di dalam perniagaannya. Disebabkan dia ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengetahui bahawasanya Allah melihat, walaupun manusia tidak melihatnya, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya. Dia ada muraqabah bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah daripada maqam ini ihsan. Kita ini maqam ini ihsan, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Sifat ini ihsan adalah kamu sembah kepada Allah seolah-olah kamu menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah maqam syahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalau sekiranya kamu tidak mampu melakukan sedemikian, maka ketahuilah bahawasanya Allah melihat kepada kamu. Ini adalah maqam ini yang kedua, iaitu dikenali sebagai maqam muraqabah. Jadi kita ada maqam ini syahadah dengan maqam muraqabah. Selepas itu kita ada maqam ini yang ketiga. Ini disebutkan oleh Al-Imam Razali misalnya dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan dia mensyarahkan ini dengan syarah ini yang agak panjang dan menggalakkan kita melakukannya adalah muhasabah. Dan beliau mengatakan muhasabah boleh mendatangkan muraqabah. Maka muraqabah mendatangkan musyahadah, dan musyahadah adalah maqam ini ihsan, yang mana maksud hidup manusia. Seperti mana Nabi mengatakan apabila ditanya wamal ihsan, apa yang dimaksudkan dengan ihsan, maka Nabi SAW ini sebut tentang menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama kita mengatakan ini adalah maksud hidup. Ini adalah daripada pintu kejayaan bagi manusia di dunia dan akhirat. Maka dikatakan manusia yang berjaya adalah manusia yang dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa yang dimaksudkan dengan menyaksikan Allah? Dia adalah keyakinan, yakni seseorang itu sampai ini kepada keyakinan 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinan dalam keimanan kepada Allah, keyakinan dalam melaksanakan perintah Allah. Tidak ada syak sama sekali. 100% ini keyakinan. Ini dia telah sampai ini kepada maqam ini musyahadah. Maka manusia yang sampai ini kepada maqam ini, dia adalah manusia yang paling berjaya sekali. Itu sebab yakni manusia yang paling berjaya di sisi Allah adalah para anbiya. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala yakni bila mengatakan ini berkenaan dengan ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Manusia yang paling berjaya adalah an-nabiyyin. Manusia yang paling berjaya adalah ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi dan rasul, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu yang kedua adalah as-siddiqin, manusia-manusia yang telah sampai kepada maqam ini keyakinan as-siddiqiyah. Ini adalah maqam ihsan. Ini adalah maqam dikenali ini sebagai maqam ihsan ataupun maqam siddiqiyah. Maqam ini siddiqiyah, yakni maqam ini siddiqin, dan selepas itu maqam ini salihin, dan juga selepasnya adalah asyuhada wassalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, insya-Allah dapat ini kita sampai ini kepada maqam ini. Ini adalah daripada perkara yang perlu untuk kita merenungkan. Bagaimana kita nak mencapainya, bagaimana kita nak melaksanakan. Ia memerlukan yakni kehidupan kita kesemuanya. Ia memerlukan yakni masa yang Allah memberikan, dan begitu juga apa saja yang kita mampu, bagaimana kita nak usahakan atas makna ini. Maka Nabi mengatakan orang yang melakukan perniagaan dan dia ada sifat amanah, dan dia mengetahui yang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya, dan dia melaksanakan perintah Allah di dalam perniagaannya, as-saduq, dan dia benar yang di dalam segala yang urusannya, al-muslim, yakni maksud muslim di sini adalah al-mu'min. Dia beriman ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Nabi mengatakan, ma'asyuhada'i yaumal qiyamah, akan dibangkitkan bersama para syuhada pada hari kiamat. Maka hadis ini merupakan makna yang sangat luar biasa. Bagaimana satu orang yang ini dibangkitkan ini bersama para syuhada, disebabkan dia apabila melakukan perniagaan, dia melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam perniagaannya. Maka itu ulama kita ini mengatakan ini adalah daripada hadis menggalakkan umat Islam mencuburi perniagaan. Yang Islam ini kita mengatakan Islam ini menggalakkan ini perniagaan, dan Islam ini menggalakkan ini umatnya untuk mencuburi di dalam perniagaan. Tetapi bila kita masuk perniagaan, maksud kita bukan perniagaan, tapi maksud kita adalah bagaimana kita nak mendapatkan keridaan Allah daripada perniagaan yang kita melaksanakan. Maka perniagaan ini adalah wasilah, tetapi maksudnya seperti mana minggu lepas kita mengatakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu Al-Imam Al-Haddad membicarakan ini tentang para peladang di dalam ini usahanya. Kita ada hadis Nabi SAW ini, misalnya ada orang datang kepada Nabi menanyakan, ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Apakah pekerjaan yang terbaik? Maka ada hadis yang Nabi mengatakan az-zira'ah, yakni pekerjaan yang terbaik adalah berladang. Daripada pekerjaan yang terbaik adalah berladang. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan at-tijarah. Jadi kita ada kelebihan yang berkenaan dengan tijarah dan kelebihan yang berkenaan dengan zira'ah. Maka ulama kita mereka membicarakan tentang hikmahnya. Kenapa Nabi SAW mengatakan tijarah dan zira'ah daripada pekerjaan yang banyak, ini yang wujud. Ini yang Nabi SAW ini mengatakan sebaik-baik pekerjaan. Apa sebabnya? Daripada sebabnya ini para ulama kita mengatakan, seperti mana kita lihat misalnya Syekh San'ani dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Hajar ini misalnya dalam Kitabul Bai'. Hikmahnya adalah orang yang berniaga ini dengan orang yang berladang ini, dia meletakkan dirinya dalam keadaan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yani satu orang ini yang berniaga dengan orang yang bekerja tak sama. Orang ini yang bekerja, apa yang dia faham, selagi mana dia melaksanakan pekerjaan, hujung bulan dapat gaji. Tetapi orang yang berniaga ini, dia berbeza. Betul ke tidak? Dia mengetahui ini bahawasanya Allah yang memberikan rezeki. Yani ini kita bicarakan penjaga yang mukmin, kan? Penjaga yang beriman. Dan untung ataupun rugi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia sentiasa ini dalam keadaan meletakkan harapan dan tawakal kepada Allah. Maka ini dapat menaikkan keimanannya tiap-tiap hari. Sebab ini tiap-tiap hari bila dia keluar ini pergi ke perniagaan,
Dia meletakkan harapan ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ini dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang boleh membantunya. Allah ini yang memberikan keuntungan, dan dia sentiasa berdoa ini kepada Allah supaya ini tidak berlaku musibah di dalam perniagaan. Sama juga dengan orang ini yang melakukan peladangan. Orang yang melakukan peladangan lagi dia bertawakal kepada Allah lebih tinggi. Apa sebabnya? Sebab ini dia berhajat kepada hujan, dia berhajat kepada tanah yang subur. Dan ini semua ini kita manusia ini biasa tidak ada kontrol. Tidak ada kontrol. Bagaimana kita nak mendapatkan tanah yang subur, bagaimana kita nak memastikan tanaman-tanaman kita tumbuh ini dengan baik. Begitu juga dengan matahari, dan begitu juga ketakutan ini atas binatang-binatang yang dapat merosakkan tanaman dan sebagainya. Maka para ulama kita mengatakan ia merupakan pekerjaan yang menambahkan sifat tawakal ini dalam seorang mukmin. Maka Nabi SAW dari hikmahnya memberikan ini galakan ini di dalam ini pekerjaan yang seperti ini. Maka beliau mengatakan, adapun para peladang dan mereka yang bekerja bercocok tanam di ladang, maka mereka memperoleh banyak kebaikan daripada Tuhan mengenai hal ehwal kehidupan mereka. Yakni seorang yang berladang dengan niat yang baik dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka benar-benar berniat dalam pekerjaan mereka dengan penuh takwa terhadap Tuhan mereka, saya mereka tidak lalai mendirikan salat. Ini seperti mana kita mengatakan berkenaan mendirikan salat. Semua manusia yang muslim diwajibkan melakukan salat, sama ada kita peniaga ataupun kita peladang, ataupun kita bekerja ataupun tidak bekerja ataupun belajar. Ini dalam Islam kita panggil al-jami'ul mushtarak, iaitu sesuatu kewajipan yang dikongsi oleh semua manusia, yang dikongsi oleh semua umat Islam. Maka ada perkara-perkara yang diwajibkan dilakukan oleh semua orang, ada perkara-perkara yang tidak diwajibkan. Balik kepada situasi. Seorang yang berniaga diwajibkan ke atasnya sifat amanah dalam perniagaannya. Seorang yang bekerja wajib dia melaksanakan pekerjaan yang diberikan diwajibkan dia melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Seorang yang belajar wajib dia belajar dengan baik, sebab ini adalah amanah. Betul ke tidak? Seorang suri rumah juga dia ada amanah terhadap anak-anak dan tarbiyah kepada anak-anak. Maka tiap-tiap manusia ada situasi masing-masing. Maka Islam ini memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran bagaimana kita mendekatkan kepada Allah dalam situasi yang kita berada di dalamnya. Tetapi ada perkara yang diwajibkan atas semua orang, seperti mendirikan salat. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini sebab ini masa kita harus masuk kepada kitab Fathul Muin. InsyaAllah ini kita akan teruskan daripada mana yang kita berhenti pada minggu yang lepas ini, insyaAllah.